Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi hari ini. Okey, kita akan belajar tajuk kesatuan. Okey, kesatuan. Okey, apa yang prinsip yang kita telah pelajari? Dah berapa prinsip kan? Harmoni, penegasan, kontra, kesatuan dan sebagainya. Okey, bila kita tengok kesatuan ni, apa pula dia punya keyword-keyword dia. Prinsip ni ada 7 prinsip lah kalau ikut silibus tingkatan 1 ada 7 prinsip yang kamu kena tahu. Prinsip rekaan seni. Okey, okey. Kita tengok prinsip kesatuan. Okey, cikgu nak conteng-conteng sikit. Okey, kesatuan nama dia pun dah kesatuan ni apa? Kita boleh bayangkan bersatu. Kita cuba nak fahamkan dengan konsep ringkas dulu macam bersatu lah. Okey. Okey. Pernahkah anda melihat karya seni yang mempunyai pelbagai unsur seni tetapi nampak bersatu? Okey. Okey, contohnya seni doodle merupakan satu karya yang menggambarkan ciri-ciri kesatuan dalam karya seni. Nampak tak? Kat sini kalau kita bincang istilah saja dia macam kita susah nak dapat gambaran tu kan. Tapi bila sebut seni doodle, yang kamu pernah buat kan, seni doodle. Okey, menggambarkan ciri-ciri kesatuan. Ciri-ciri kesatuan dalam karya seni. Okey, kita tengok kat sini. Okey, dalam seni doodle, idea dan rekaan, reka letak objek, penggunaan pelbagai unsur seni membentuk satu prinsip kesatuan pada karya seni. Karya seni visual yang mempunyai unsur seni berulang ini akan kelihatan lebih menarik dan harmoni. Kalau kita tengok kat sini, ingat lagi tak prinsip harmoni? Harmoni ni keyword dia ialah seragam, sama. Dia lebih kurang sama. Tapi yang ini, dalam prinsip ini juga dia ada kesatuan. Kat mana kesatuan tu? Kita longgokkan semua objek-objek ni jadi satu kawasan ni lah. Okey. Kita longgokkan semua objek-objek ni di satu kawasan. Okey. Okey, kita tengok dekat sini. Alright. Apa dia? Cuba kalau kita tengok. Okey, ada elemen apa? Mata, rumah. Okey, tengok ni elemen mata. Apa lagi? Rumah, apa lagi? Ikan, tangan kan. Semua dilonggokkan bersatu. Okey. Kalau cikgu boleh conteng kat sini. Okey, kat sini kan. Ni mata kat sini. Semua kita longgokkan di satu tempat. Okey, mata sini, kemudian ikan dekat sini. Ikan ke apa ni, cikgu pun teka je lah kan. Ni ada tangan. Dia doodle ni sejenis karya doodle yang diterjemahkan dalam orang kata apa, dalam yang mengaplikasikan prinsip kesatuan. Okey, dapat tak gambaran? Okey, mari kita tengok kat sini pula. Ini karya batik, ya, batik cap lah. Okey, batik blok ni. Okey, kita tengok nampak ada macam mana objek subjek ataupun objek pepatung dan bunga-bunga dilonggokkan. Kita senang nak bagi kamu faham, kita longgokkan di dalam satu karya. Okey. Alright. Yang ini kita akan cuba memahami prinsip pada hari ini. Kita akan cuba memahami prinsip kesatuan. Kita akan juga eksplorasi serba sedikit lah tentang teknik, tentang jenis kalau ada jenis kan. Okey. Okey. Right, kita pergi pada persepsi seni. Okey, definisi kesatuan. Kesatuan, sekejap cikgu ambil highlight. Kesatuan ialah hubungan
antara unsur seni yang membantu menghasilkan karya seni visual. Gabungan ini merujuk kepada tajuk dan mesej yang sama. Yang ini pun tajuk dan mesej yang sama ni maksud dia ada kita panggil apa tu, ada combine semua tu kita dapat faham tajuk. Combine semua tu kita dapat faham tajuk, maka di situ di situ terletaknya prinsip kesatuan. Combine semua kita dapat faham tema, combine semua kita dapat faham mesej. So kat situ ada mengaplikasikan prinsip kesatuan. Okey. Saling melengkapi satu sama lain. Ni keyword-keyword dia lah. Okey, untuk menghasilkan makna tertentu. Okey, ciri-ciri kesatuan. Okey, mari kita tengok ciri-ciri kesatuan. Kesatuan wujud pada alam semula jadi, pada buatan manusia, pada karya seni visual. Okey, ini ada 3 jenis. Raja yang berikut menunjukkan ciri-ciri tersebut lah. Okey, kita tengok satu persatu kat sini. Okey, cikgu nak cuba zoomkan lagi. Sekejap ya. Okey, kalau kita tengok dekat sini. Okey. Okey, sekejap cikgu nak zoom lagi kesatuan. Ini pada alam semula jadi. Okey, tengok kesatuan pada jalinan batang pokok. Okey, kesatuan pada jalinan batang pokok. Okey, jalinan ni apa? Ingat lagi tak jalinan? Jalinan ialah unsur seni. Okey, ingat lagi tak unsur seni ada berapa? Ada 6. Garisan, rupa, bentuk, jalinan. Okey, okey kita tengok ni. Sekejap, cikgu nak tulis, cikgu zoom ni sampai cikgu pun susah nak tulis. Okey. Okey, garisan. Oh, ni sebab cikgu zoom sangat, besar sangat. Okey, jap kita nak tengok unsur sini ada 6 kan? Okey. Okey, garisan. Sekejap, tulisan cikgu tak cantik pula kan ni. Ini bukan sebab tulisan cikgu ni. Ini teknikal sikit. Cepat padam. Okey, padam dulu. Okey, cikgu try tulis sekali lagi Okey. Garisan. Okey. Unsur seni rupa. Terputus-putus pula kali ni. Bentuk. Ayo. Tak apa, cikgu sebut lah. Walaupun tulisan cikgu ni tak cantik. Okey. Jalinan. Okey. Warna. Ni unsur dulu Bila kita cerita pasal prinsip. Sorry. Okey, satu lagi. Ruang. Cikgu nak bagi cantik juga tulisan cikgu. Okey, alright, yes. Okey, garisan, rupa. Rupa ni cikgu bagi cantik sikit. Okey. Garisan, rupa, bentuk, jalinan, warna. Kenapa cikgu selalu ulang-ulang perkara ni? Sebab dia macam ni. Prinsip tu akan susun semua elemen ni. Garisan, rupa, bentuk, jalinan, warna, ruang ni ikut prinsip tersebut. Macam kesatuan dia ada prinsip dia, harmoni dia ada prinsip dia. Kadang-kadang dia combine harmoni dengan kesatuan, harmoni dengan kepelbagaian. Macam tu lah. Okay. Alright. So, kat sini, apa yang cikgu nak highlightkan sebenarnya ialah, kat sini, okay, cikgu nak, apa yang cikgu nak highlightkan ialah jalinan itu sendirilah.
Okey, jap cikgu nak zoom balik. Kalau boleh zoom se-zoom-zoomnya lah. Okey, cantik ni. Ni ya. Jalinan kat sini. Okey. Jalinan tahu kan? Kulit tu, kulit pokok itu sendiri. Daripada kulit yang macam-macam arah, macam-macam tekstur tu, kita satukan. Kita longgokkan dekat pokok tu lah. Kulit pokok tu. Kesatuan pada jalinan batang pokok. Okey, kemudian kita tengok ni. Kesatuan pada corak ekor burung merak. Nampak tak? Corak tu dia macam apa? Mencapah sikit kan. Garisan tu mencapah. Kemudian disatukan. Dilonggokkan pada ekor burung merak. Cikgu guna istilah longgok tu, harap-harap kamu faham Okey, kita tengok kesatuan pada jalinan yang sama pada bunga Rafflesia. Inilah bunga Rafflesia ni. Mana jalinan dia tu? Yang biji-biji tu Okay, kalau kamu tengok ni yang biji-biji tu. Semua ini adalah jalinan pada bunga Rafflesia tu lah. Biji-biji timbul tu. Okey, kita tengok pula. Kesatuan pada ciptaan manusia lah. Yang ini kesatuan pada ulangan corak sarung kushen. Okey, kalau kita tengok dekat sini, macam-macam corak dia kan. Ada lubang besar, lubang kecil kan. Ada yang rapat-rapat. Disatukan, dilonggokkan pada kain ni lah. Senang kan? Sangat senang. Kesatuan pada reka letak susun perabot. Macam mana ni reka letak susun perabot? Perabot tu kita ada pelbagai jenis tapi kita satukan dalam satu susunan. Macam tu. Kita longgokkan dalam satu susunan lah. Jadi kat situ pun mengamalkan prinsip kesatuan. Okey, kita tengok pula pada kesatuan pada pada karya seni visual lah. Ini ulangan motif yang sama pada kain puas Sarawak. Kita tengok ada motif-motif ni orang tempatan Sarawak. Orang asal Sarawak ni dengan pakaian tradisional mereka. Kita tengok lepas tu ada corak dekat situ dilonggokkan pada kain puas. Kain puas ni apa? Kain sejenis tenunan kain yang menjadi satu kebanggaan rakyat Sarawak, bangsa orang Sarawak, kain puas, tenunan puas. Okey, kita tengok karya ni pula kesatuan apa dari segi apa? Kesatuan dari segi figura pada karya seni visual dua dimensi. Figura tu apa? Figura tu manusia itu sendirilah. Okey. Figura tu manusia. Okey. Kita tengok kat situ ada gaya, ada yang tengah pegang letak baku di atas kepala, ada yang ke sana, ada yang ke sini, ke sana, ke sini, kan? Okey, ini karya Khalid Ibrahim, Siri Nelayan Pantai Timur pada tahun 2008. Cak atas kertas. Kita tengok di semua figura itu dilonggokkan dalam satu karya, diletakkan dalam satu karya. Okey. Istilah longgok ni tak sesuai lah untuk manusia kan. Alright. Okey, kita dah tengok ciri-ciri. Sekejap cikgu nak keluar. Escape, ciri-ciri. Okey, ni ada karya lagi. Okey, dia ada karya sekejap. Kat sini cikgu tengok ada 3 karya. 2 je. Okey. Okey, sekarang karya Zakaria Awang. The Path. 1980. Pemasangan. Dia punya tajuk dia tu pun memang unik. Pemasangan. Kesatuan pada bentuk 3 karya 3 dimensi lah. Kita tengok tu macam ada bukit-bukit dan sebagainya kat situ. Mungkin adalah cerita kat sini, kita kena baca lah dia punya description dia tu sebenarnya kan. Tapi kat sini mengamalkan prinsip kesatuan. Semua bukit-bukit tadi tu diletakkan pada karya tersebut. Prinsip kesatuan. Jelas kan? Harap-harap kamu faham lah. Cikgu nak cerita detail pasal prinsip kesatuan ni dia makan masa. Tapi cikgu rasa kita macam ni. Kita belajar seni ni kita banyak tengok gambar. Itu sebab cikgu
cikgu suka buku yang banyak gambar daripada banyak tulisan lah. Mungkin sebab cikgu ni bila kita kata apa, bila kita buat kaji selidik siapa diri kita, mungkin cikgu ni orang yang lebih kepada belajar banyak kepada visual lah. Kita tengok pendidikan seni visual ni sesuai lah untuk cikgu. Sebab cikgu suka gambar. Okey. Okey, fungsi kesatuan. Apakah fungsi kesatuan? Okey, kita tengok prinsip kesatuan dapat dicapai jika kesemua elemen seni dapat disesuaikan antara satu sama lain melalui penggunaan rupa, susunan, ruang, latar dan seragam. Rajah berikut menunjukkan fungsi kesatuan dalam karya seni visual. Okey, kita tengok Okey, kita tengok satu persatu. Tan Peng Hui. Sekejap cikgu nak zoom bagi best. Kita nak menghayati ni, kadang-kadang kita tengok dekat. Lagi cantik kalau kita dapat pergi tengok di galeri. Inilah. Kalau ada galeri buat pameran, kita tengok dekat, kita sonok, kita dapat melihat karya-karya ni dalam pelbagai sudut. Lagi lama kita tengok, lagi banyak manfaat visual yang kita akan dapat lah, insyaAllah. Okey, kita tengok kat sini Tan Peng Hui, Fishing Village at Sunset, 1968. Okey, kita tengok kat sini karya ni. Okey, apa fungsi karya ni? Dia kata kesatuan menimbulkan suasana tenteram dan selesa. Tenteram dan selesa. Okey. Memanglah bila kita nak berkarya ni, sebenarnya kita salah satu nak ekspresi diri kita lah kan. Kadang-kadang kita nampak cantik kan, so kita macam nak apply lah prinsip kesatuan tu. Prinsip kesatuan ni kita lukis apa yang kena dengan jiwa kita tu lah, macam tu. So dia kalau kita tengok sini, ada rumah kat situ, ni perkampungan nelayan kan. So kita tengok ada bot, perahu kan. Lepas tu ada orang baru nak naik, ada orang baru yang nak turun. Okay, suasana tu, objek-objek tu adalah dia semua tu dilonggokkan dalam satu karya tu. Disatukan dalam satu karya. Okey. Dan mencipta dengan kombinasi tu mencipta ketenangan. Ataupun tadi dia kata apa? Selesa untuk dipandang. Okey. Okey, kita tengok ni karya Nick Raffin. Wild Horses. 2013, cat akrilik atas kanvas. Okey, kita nampak dekat situ. Okey, ada apa tu? Pelbagai aksi kuda. Tengah berlumba-lumba ke, kan? Kuda liar, wild horses, tengah berlumba-lumba, dan diterjemahkan atas karya macam ni, mengaplikasikan prinsip kesatuan. Semuanya telah disatukan, dilonggokkan. Lepas tu ditambah pula elemen ni. Kalau kita tengok ni kan, dia panggil apa ni, rupa dua dimensi, ada positif, ada negatif kan. Ini kita panggil citra. Macam kita tak lukis exactly kuda yang berlumba tu dengan mungkin latar belakang dia lapangan kuda tu kan, kandang kuda dan sebagainya, ataupun track kuda. Tapi kita terjemahkan ikut ekspresi kat sini, ikut cita rasa pelukis lah macam tu. Dan inilah hasilnya kan. Kita tengok apa fungsi dia. Memberi rasa harmoni. Harmoni apa dia? Seragam yang kita rasa selesa macam tu kepada sesuatu image visual. Okay, kita tengok pula karya Ahmad Syukri Muhammad, Cabinet Series. Ni Cabinet Series beliau, dia mengetengahkan ni, mungkin ini apa, panggil apa, peralatan tempatan. Ada juga senjata tradisional, ada tudung saji, ada apa lagi tu, ada kepala rusa ke kepala, cikgu tak pasti kepala apa kat situ. Okey, tapi semua itu dilonggokkan di situ, dilonggokkan pada karya tu dengan penuh estetik lah. Kita tengok apa fungsi dia, kabinet series ni. Kabinet ni tempat letak lah kan, kabinet.
So diletakkan tu supaya karya lebih tersusun. Ini keyword dia. Fungsi dia lebih tersusun, mudah difahami. Ya. Okey. Kita boleh ambil macam-macam untuk buat karya ni, tidak ada sepadan. Kamu nak letak apa pun, kamu ambil rumput, kamu ambil lepas tu kamu ambil kapal terbang, mainan, lepas tu kamu ambil tangga, kamu ambil apa saja. Contoh yang cikgu terfikirlah sekarang ni, kamu boleh ambil tanpa orang pun akan tertanya-tanya, ni apa yang menyatukan mereka di situ tu, kalau nak kait dengan prinsip kesatuan lah kan. Apa benda ni? Adakah ia macam sekadar tampal-tampal saja ke, ataupun ia adalah hasil seni? Jadi orang akan banyak soalan dekat situ lah. Soalan-soalan kritis. Okay, yang macam kritis dan confused. So dengan adanya kita aplikasi prinsip kesatuan, karya lebih tersusun, karya lebih mudah difahami, insyaAllah. Okay, banyak fungsi-fungsi sebenarnya. Cuma ini untuk kita nak bincang ni, kita ambil lah beberapa fungsi. Okay. Okay, kita zoom out. Okay, kita tengok teknik penghasilan kesatuan. Tengok. Okay. Bila kita tengok teknik penghasilan kesatuan, okey, kesatuan macam mana cara kita nak hasilkan prinsip kesatuan? Penggunaan prinsip kesatuan dapat menghasilkan sebuah hasil karya seni yang cantik dan menarik. Prinsip kesatuan dalam seni visual dapat dihasilkan melalui teknik-teknik tertentu. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, Khatijah Sanusi, The Patterns of Infinity 2009, media kecampuran atas kanvas. Kesatuan adalah melalui jalinan. Samalah kita guna unsur seni tu, kita nampak unsur seni yang pelbagai itu, kita satukan. Maka itulah teknik, satukan jalinan. Istilah dia. Ahmad Khalid Yusof, Oppositions 1993, cat akrilik atas kanvas. Kita tengok yang ini pula. Okay, ada tulisan khat kat sini, cikgu nampak ada huruf-huruf khat, huruf-huruf Arab ataupun Jawi. Okay, kesatuan melalui garisan. Nampak tak? Dia unsur seni tu lah yang cikgu sebut tadi. Itu sebab cikgu kata pentingnya kita tahu ada 6 unsur seni tadi. Okay, Kueh So Kau. Okay, Wealth 2003, cat minyak atas canvas. Kalau kita tengok karya dia, ada macam apa tu, tembikat-tembikat Cina kat sini, suka luar buah limau dan sebagainya. Yang ni citra untuk bangsa Cina lah, kita sebut citra. Citra ni yang ada ciri-ciri kepada sesuatu bangsa ke apa-apa kan, tempat ke dan sebagainya. Okey, kesatuan melalui bentuk. Yes, nampak? Bentuk. Okey, corak kain puar, kesatuan melalui corak. Corak kain puar ni kesatuan melalui corak, ataupun kesatuan dari segi rupa. Rupa itu corak lah. Okay, rupa sifat dia 2 dimensi, corak pun sifat dia 2 dimensi. Okay, Din Omar, Antara Dua Hidangan 1991, media campuran koleksi Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara. Okey, kesatuan melalui rupa. Okey, sama macam ni lah. Corak dan rupa. Okey, boleh. Dan satu lagi, kesatuan melalui warna. Syed Ahmad Jamal, Endar Ropin 1985, cat akrilik atas kanvas. Alright. Okey. Okey, bila kita dah sampai ke penghujung kelas kita. Okey, kita dah belajar hari ni ialah kesatuan. Kesatuan ni salah satu prinsip rekaan seni. Okey. Okey, apa definisi kesatuan? Ringkasan dia ialah hubungan antara unsur seni yang membantu dalam menghasilkan karya seni visual. Okey, hubungan cikgu tambah sikit, hubungan longgokan. Hubungan longgokan. Okey. Okey, macam mana ciri-ciri? Ada 5 kat sini. Jalinan yang sama, corak susunan reka letak yang susunan reka letak yang tersusun. Motif corak yang sama, ulangan motif yang sama. Motif ni corak lah. Motif corak tu pun corak, motif itu pun corak juga. Ulangan motif yang sama, tajuk dan mesej yang sama. Cikgu tambah lagi tema yang sama. Tema tu apa kan? Dia ada tema tertentu lah. Okey, fungsi.
menghasilkan suasana tentera, memberi rasa harmoni, lebih tersusun dan mudah difahami. Teknik penghasilan, kesatuan mengenai rupa, kesatuan mengenai corak, kesatuan mengenai warna, jalinan, bentuk, garisan. Okey. Sebenarnya ada satu lagi, kesatuan melalui ruang. Kita boleh guna ruang tu yang pelbagai-pelbagai ni, kita menampakkan juga kesatuan. Okey, sampai situ dulu kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam kelas-kelas yang akan datang. Jangan lupa jawab soalan yang cikgu berikan dalam description di bawah ini. Okey, like, subscribe, share and comment. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.